Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat meninggalkan Republik Singapura setelah selesai mengadakan keberangkatan negara ke Republik tersebut. Institusi keluarga dan institusi pendidikan perlu saling berganding bahu dalam penerapan nilai tradisi agar perkara-perkara asas tidak mencemarkan keasliannya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam hari ini berangkat meninggalkan Republik Singapura setelah selesai mengadakan keberangkatan negara ke Republik tersebut pada 24 hingga 25 Ogos 2022. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Semasa keberangkatan negara, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menghadiri majlis sambutan rasmi dan majlis perjumpaan bersama Puan Yang Terutama Halimah Yaakob, Presiden Republik Singapura dengan kedua-dua pemimpin berbincang mengenai kerjasama akrab antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura dalam berbagai bidang seperti kebolehtukaran mata wang, pertahanan, pendidikan dan people-to-people exchanges. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berangkat menghadiri majlis santap negara yang dihoskan oleh Puan Yang Terutama dengan baginda mengurniakan titah menggariskan hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta kepentingan untuk bekerjasama rapat ke arah kemakmuran dan kedayatahanan berterusan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berangkat mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Datuk Lala Utama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa majlis perjumpaan tersebut, kedua-dua pemimpin mengukuhkan hubungan dua hala yang sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura serta berbincang mengenai peluang-peluang kerjasama baharu yang dapat diterokai oleh kedua-dua buah negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkesempatan berangkat ke Pangkalan Udara Sembawang dengan menaiki helikopter H-22FM Medium Lift dan menyaksikan pameran statik sistem peluru berpandu Aster-30 iaitu aset-aset pertahanan udara yang diguna pakai oleh Tentera Udara Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan diperkenalkan dengan bunga orkid baharu yang didaftarkan dengan nama Dendrobium Hassanal Soleha daripada pihak National Parks Board Republik Singapura sempena keberangkatan baginda berdua ke Republik Singapura. Dalam mengukuhkan lagi kerjasama antara kedua-dua buah negara, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia memeterai 4 memorandum persefahaman yang baharu dengan Kerajaan Republik Singapura iaitu Memorandum of Understanding on Cooperation in Public Service Capacity Development, Memorandum of Understanding on the Brunei Darussalam Singapore Youth Education Scholarship,
Memorandum of Understanding on Strengthening Trade and Investment Cooperation in Food and Medical Products dan Memorandum of Understanding on Cooperation in Energy and Green Economy. Setentunya keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke Republik Singapura menjadi lambang hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara. As the two smallest countries in ASEAN, we have shared a strong and natural affinity from the very outset. By standing shoulder to shoulder, our strong partnership has amplified our voices on the regional and international stages. It has also helped us flourish as two sovereign nations which our peoples can be proud of. We continue to value the ideas and advice given through consultation and discussions between our officials, not just as a regional partner, but especially as close friend. Madam President, Brunei Darussalam cherishes our unique and very special relations and friendship with the Republic of Singapore.
Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes dalam kategori 5 sementara 4 kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 287 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 83%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 56.7%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 76.9%. Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi akan diadakan selama 3 malam mulai hari Selasa 30 Ogos hingga hari Khamis 1 September 2022. Majlis tersebut akan berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Bagi melancarkan dan memantapkan perjalanan majlis tersebut, petang tadi diadakan latihan penuh. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1443 Hijrah dan Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 2022. Tema pertandingan bertemankan Al-Quran sepanjang zaman. Penelitian, pengemaskinian dan pembaharuan kepada sistem keselamatan kesihatan global diperlukan di samping pengawasan yang berterusan berasaskan ketulusan dan yang memanfaatkan teknologi digital bagi menghubungkan maklumat di seluruh dunia. Menurut Menteri Kesihatan, perkongsian maklumat dan data perlu di samping memastikan ketelusan yang membina kesaling percayaan dan menggalakkan perpaduan dalam kalangan ahli ekonomi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menyatakan perkara itu semasa mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat peringkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC mengenai kesihatan dan ekonomi kali ke-12 yang diadakan di Bangkok, Thailand pada 25 dan 26 Ogos 2022. Semasa mesyuarat, Menteri Kesihatan turut mengetengahkan usaha membangun dan seterusnya mengekalkan kapasiti serta sistem yang efektif penting dalam mencegah, mengesan dan bertindak balas terhadap kecemasan kesihatan awam. Dengan tema Open to Partnership, Connect with the World, Balance Health and Economy, mesyuarat memfokuskan perbincangan mengenai keseimbangan antara kesihatan dan ekonomi dalam melaksanakan Putrajaya Vision 2040 termasuk melalui Pelan Tindakan Aotearoa pada masa dunia berhadapan dengan pandemik COVID-19. Di akhir mesyuarat, Chair's Statement on the 12th APEC High Level Meeting on Health and Economy telah dikeluarkan. Terdahulu diadakan mesyuarat kumpulan kerja kesihatan APEC. Sekuriti makanan tidak akan dapat dicapai tanpa penglibatan semua pihak berkepentingan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyatakan perkara tersebut semasa mesyuarat peringkat Menteri bagi Sekuriti Makanan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC kali ke-7. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusen juga menekankan tindakan kolektif diperlukan bagi memastikan sekuriti makanan berpanjangan di samping meningkatkan simpanan makanan yang mencukupi bagi jangka masa panjang. Menurut Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan lagi, negara Brunei Darussalam akan terus meneroka dan menerapkan beberapa usaha bagi memastikan sekuriti makanan dan meningkatkan simpanan makanan yang mencukupi bagi jangka masa panjang.
Mesyuarat anjuran Thailand yang diadakan kemarin melalui persidangan video mengiktiraf 3 keutamaan iaitu terbuka kepada semua peluang, berhubung dalam semua dimensi dan seimbang dalam semua aspek. Bersempena Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam ke-34, petang tadi diadakan Majlis Penganugerahan Pingat Universiti dan hadiah buku bagi para pelajar yang mendapat keputusan cemerlang. Anugerah disampaikan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. 88 pingat universiti, hadiah buku dan anugerah cemerlang diberikan kepada 81 pelajar. Zeng Jiahui menerima pingat Naib Chancellor dan 5 lagi mendapat anugerah pingat Perak Universiti. Pendekatan senegara penting dalam mengangkat dan memartabatkan kebudayaan dan kehalusan kesenian Melayu yang menerima cabaran serta hambatan daripada globalisasi dan modernisasi. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata demikian semasa majlis perasmian Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei pagi tadi. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad Lagi, institusi keluarga turut memainkan peranan untuk menghidangkan dan mewariskan seni budaya kepada generasi seterusnya agar ia dapat dipelihara dan dilestarikan. Institusi keluarga dan institusi pendidikan perlu saling berganding bahu, memberi penekanan dan penerapan nilai tradisi yang berpaksikan Melayu Islam Beraja, baik secara formal maupun bukan formal. Ini amat mustahak agar perkara-perkara asas tidak dicemarkan keasliannya dan memudarkan kebudayaan, kesenian dan kesusastraan Melayu. Festival dianjurkan oleh Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah dan bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan sempena sambutan Bulan Bahasa 2022. Penganjurannya merupakan salah satu usaha bagi memangkin dan memacu kesedaran serta penghayatan masyarakat di negara ini terhadap kepentingan memartabatkan bahasa Melayu melalui sastra dan seni budaya. Festival berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Sempena Pesta Konvoi Universiti Teknologi Brunei UTB, Majlis Perwakilan Pelajar UTB 2022-2023 menganjurkan Karnival UTB 2022. Perasmiannya berlangsung pagi tadi di universiti berkenaan. Perasmian disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Dibukakan bagi kunjungan orang ramai, Karnival akan berlangsung selama 2 hari sehingga esok. Program Jati Diri sangat bertepatan untuk dijadikan sebagai wadah yang dapat membentuk diri para pelajar untuk menjadi model insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, berdisiplin serta mempunyai nilai-nilai murni yang berguna dalam menjaga kedaulatan negara yang berlandaskan Melayu Islam Beraja. Perkara tersebut ditekankan pada majlis pelancaran program Jati Diri bagi kohort pertama di Kem Program Khidmat Bakti Negara Batu Apui Temburong pagi tadi. Dalam ucapan Chen Wei Keh, pemangku Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan juga berkata, dedikasi dari semua yang terlibat akan dapat membakar semangat para pelajar untuk terus menjadi belia Brunei yang cemerlang. 215 pelajar IBTE kohort pertama ISQ dan iSkill ISQ menjalani latihan program berkenaan selama 90 hari mulai 20 Ogos lalu hingga 17 November 2022. Program merupakan kolaborasi bersama IBTE, Bahagian Khidmat Bakti Negara dan Manpower Planning and Employment Council, MPEC.
Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Ana Hajah Soleha pagi tadi menganjurkan program Hadikah Ar-Raihan dan Suk Ar-Raihan. Program tersebut dapat mendukung matlamat Wawasan Negara Brunei 2035 iaitu rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya. Acara berlangsung di kawasan sekolah berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sarudin bin Haji Timbang, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Program dihasrat mendukung matlamat Wawasan Negara Brunei 2035. Program juga diharap dapat memberikan peluang kepada warga sekolah untuk melibatkan diri secara aktif dan mengadaptasi serta mengimplementasikan ilmu dan kemahiran baru. Program diselajurkan dengan pelancaran Suk Ar-Raihan yang mengetengahkan dan menjual hasil-hasil kerja pelajar dan hasil sumber sekolah. Negara Brunei Darussalam mampu menjadi hub penyelidikan, pengumpulan serta pendokumentasian pantun-pantun Melayu yang boleh digerakkan bersama rakan-rakan strategik dari dalam dan luar negara di samping menggunakan media baharu seperti internet dan media sosial mampu menjadi wadah dalam pelestarian serta pemeliharaan pantun-pantun Melayu. Perkara itu antara yang ditekankan semasa resolusi pantun sebagai khazanah bangsa Seminar Pantun Brunei, Warisan dan Penyebaran pada majlis penutupan seminar berkenaan. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Resolusi seminar diserahkan oleh Dr. Siti Nur Kalbi binti Haji Wasalfillah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sementara itu, pemakalah, moderator dan pelapor seminar menerima sijil dan cenderamata. Sebelah pagi tadi, ucap tama bertajuk menganjal ketertiban pantun Melayu Brunei dari mana kita mulai disampaikan oleh Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid. Beberapa pembentangan diteruskan pada sebelah petang dan 97 orang peserta mengikuti seminar yang terdiri daripada para penuntut, mahasiswa-mahasiswi, guru-guru, para pensyarah, para penghulu mukim, ketua-ketua kampung, para pegawai kerajaan dan orang perseorangan. Sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 tahun, Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Qdang Daerah Tutong dan Jabatan Hal Ehwal Masjid Bahagian Imarah pagi tadi mengadakan Forum Hijrah. Forum bertajuk Menjana Insan Bertakwa melalui penghayatan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh dua orang ahli panel. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Majlis antara lain bertujuan meningkatkan pemahaman penghayatan akan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak memberi kesan dan impak dalam kehidupan seharian. Kumpulan syarahan Sekolah Menengah Sufri Bolkiah muncul johan pertandingan syarahan duo sekolah-sekolah menengah, maktab dan sekolah senegara tahun 2022 bersamaan 1444. Diadakan sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Pertandingan akhir berlangsung petang tadi di Kementerian Pendidikan. Bertemakan pengorbanan, pertandingan antara lain bertujuan menggalakkan lebih ramai pelajar mengasuh daya pemikiran dan kepetahan bicara dalam menyampaikan hujah dan perkongsian bercorak keagamaan. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, penolong pengarah Institusi Pengajian Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bengkel Makasid Syariah diadakan bagi pendedahan dan penerangan mengenai prinsip Makasid Syariah. Dianjurkan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bengkel kali ini memfokuskan para pegawai Kementerian Kesihatan.
Berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, bengkel merupakan kesinambungan daripada taklimat yang diadakan pada bulan Julai lalu yang memfokuskan dalam pengurusan dan pentadbiran awam. Jadi apa yang diharapkan daripada bengkel ini supaya diorang menerapkanlah prinsip maqasid syariah itu di dalam diorang punya penglibatan dalam menguruskan macam menggubal polisi dasar dan juga bagi dalam melaksanakan suatu tindakan dan keputusan. Dua belia di negara ini mendapat anugerah Sukarelawan ASEAN 2022. Penyampaian anugerah diadakan semasa ASEAN Plus Youth Volunteer Forum dan ASEAN Plus Youth Volunteer Award 2022. Majlis berlangsung di Quang Binh, Vietnam semalam. ASEAN Youth Volunteer Award merupakan anugerah yang julung-julung kalinya diadakan di bawah mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN mengenai belia, SOMI, Sekretariat ASEAN dan merupakan anugerah berprestij bagi para sukarelawan ASEAN. Awang Haji Martin Bolkini bin Haji Ahmad, pengasas tambang.bn dan ahli Persatuan Impak Tutong telah menerima anugerah ASEAN Youth Volunteer Award bagi kategori individu. Manakala Big BWN pula menerima anugerah Youth Volunteer Award bagi kategori persatuan. Juga diadakan forum yang membincangkan beberapa perkara mengenai kelangsungan aktiviti kesukarelawanan di rantau ASEAN. Para peserta juga mengikuti beberapa aktiviti sukarelawan dan melawat ke beberapa tempat menarik di Quang Binh, Vietnam. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD akan mengadakan perlawanan persahabatan antara skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam bawah 20 tahun dengan pasukan Sarawak bawah 20 tahun. Perlawanan tersebut akan berlangsung esok 28 Ogos 2022 pukul 4 petang di Padang FABD Brakas. Para peminat bola sepak tanah air yang ingin menyaksikan perlawanan tersebut boleh mendapatkan tiket perlawanan dengan harga RM5 di rumah FABD Brakas. Dalam perkara itu, Radio Televisyen Brunei juga akan menyiarkan perlawanan tersebut menerusi aplikasi RTB Go.